Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan kepada anda semua. Terima kasih hadir lagi ke Radio 12 Malam bersama dengan saya, Angah. Lama betul lah saya tak mengoceh sedikit kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Jadi masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat menyambut Hari Polis yang ke-217. Selalunya jarang saya buat intro sembang macam ni. Sebab kita akan teruskan sahaja dengan kisah-kisahnya kan. Okey, tak apalah, kita tak nak ngoceh terlalu panjang. Apa pun terima kasih kepada semua yang support. Dan pada yang baru saja ketemu channel ni, jangan lupa untuk subscribe. Baik, kita akan teruskan dengan kisah daripada Tamar Jalis, siri Bercakap dengan Jin, jilid yang ke-7, siri 106 yang bertajuk Harimau Sembunyi Kuku. Buat seketika, tidak terucap sepatah kata. Dari kelopak bibir kami bertiga, Datuk memicit-micit pangkal pahanya. Mungkin dia lenguh kerana terlalu lama duduk. Saya mengarahkan sepasang mata ke arah halaman rumah yang dipancar matahari. Hati bagaikan digeletek untuk mendengar penerangan selanjutnya tentang iman dari Uda Lamat. Tambah kopi lagi, Uda. Datuk terus pegang teko lalu menuangkan kopi ke cawan Uda Lamat. Cukup. Tahan Uda Lamat sambil memperkemaskan silanya. Datuk berhenti menuangkan air kopi. Berborak macam ni sambil minum memanglah seronok, ujar Datuk lalu menghirup air kopi. Uda Lamat angguk kepala sambil memandang ke arah saya. Apa macam, Tamar? Betul tak? Mereka tak ada iman, kan? Tanya Uda Lamat. Saya jadi serba salah, sukar untuk memberikan penjelasan. Saya ni bukanlah orang yang pandai tentang agama. Entahlah, saya tak tahu, jawab saya spontan. Betul ke kau tak tahu? Uda Lamat jegilkan biji mata ke arah saya. Perbuatannya itu membuatkan saya menjadi serba salah. Apa yang buatkan saya terasa tidak kena belaka. Betul, saya tak tahu. Saya tak main-main. Suara saya merendah. Memang terasa malu mengaku kebodohan sendiri di hadapan Datuk dan Uda Lamat. Bagus. Bercakap dengan jujur. Orang bodoh saja yang mengaku tahu terhadap perkara yang dia tak tahu. Orang bijak ni, dia tak cakap macam tu. Ungkap Uda Lamat lalu menepuk bahu saya berkali-kali. Kini saya kembali bersemangat. Kamu ni memang budak yang bijak, sambung Uda Lamat lagi memuji saya. Rasa megah datang ke dalam hati. Muka terasa kembang dan hati bertambah bangga. Saya mula berani mengangkat muka. Berani tatap wajah Datuk dan Uda Lamat. 2 kali Datuk batuk. Itu adalah batuk pura-pura untuk menyindir saya agar jangan mabuk kerana pujian. Sambil menghirup air kopi, Uda Lamat kemaskan sila. Kita percayakan Allah dan Rasul. Ini adalah sebahagian daripada rukun iman. Dan iman itu sendiri artinya kepercayaan yang terbit dari hati seseorang, iaitu mempercayai dengan penuh keyakinan bahawa api pula dah. Mana ada api? Teruk typo dia ni, bahaya ni. Mempercayai dengan penuh keyakinan bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar, yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Uda Lamat mengangkat muka. Biji matanya tajam menyorot ke wajah saya. Biasanya bila dia berkeadaan demikian, pasti mahu memulakan sebuah kuliah yang tidak dapat dijangka masanya sama ada panjang ataupun pendek. Maka Uda Lamat tegakkan lutut kanan dan kepala lutut dijadikan tempat meletakkan telapak tangan. Ilmu yang dipelajari adalah untuk menyempurnakan pengenalan iman. Orang lelaki yang beriman dipanggil ataupun disebut mukmin, dan perempuan yang beriman disebut mukminat. Uda Lamat telan air liur. Dia berhenti bercakap. Jejari tangan kanannya bergerak-gerak memukul lantai. Saya nak tambah sikit boleh tak? Datuk angkat kepala, renung muka Uda Lamat.
Perlahan-lahan Uda Lamat menganggukkan kepala memberikan jalan pada Datuk. Iman. Oi, kat sini bahayalah. Dia punya typo dia kena hati-hati. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada buku dia, hati-hati . Di sini dia tulis Iman dan Isam . Saya rasa bukan Isam. Islam ni, Islam sepatutnya. Hati-hati, mana yang ada buku dia. Baik, saya teruskan. Iman dan Isam tak boleh diceraikan untuk mendapatkan kelepasan azab di hari akhirat nanti, kata Datuk. Uda Lamat tegakkan ibu jari kanan. Lagi sekali, dia menganggukkan kepala, setuju dengan pendapat Datuk. Resah. Saya makin diamuk keresahan bila Datuk dan Uda Lamat memulakan perdebatan semacam itu. Artinya saya harus duduk lama di sisi mereka. Saya terus berfikir apa yang patut saya lakukan untuk menjauhkan diri dari mereka. Kerana mereka ni tak ada iman, semakin maju mereka bergerak mengikut arus kemodenan, semakin pincang masyarakat mereka jadi tidak tentu arah. Mereka ni dah kehilangan arah. Itu hujah Uda Lamat. Mereka seperti mahu kembali ke zaman kuno. Tambahnya seiring dengan senyuman. Sebab itulah. Datuk angkat tangan kanan, matanya terbeliak. Pakaian mereka tu tak tentu arah, berambut panjang. Kalau menyanyi terjerit-jerit macam beruk kena belacan. Tak payah nak nikah. Jantan betina duduk sebilik, lahirkan anak haram. Alasan mereka ni kebebasan dan ini adalah kemajuan. Sebaik sahaja Datuk mengakhiri kata-kata, tergambar kepuasan di wajahnya. Hampir sahaja saya mahu ketawa melihat telatah Datuk yang agak melucukan itu. Tetapi nampaknya Uda Lamat sejalan dengan fikiran Datuk. Buktinya yang paling nyata. Dia sering saja menganggukkan kepala dan mengharapkan Datuk meluahkan buah fikiran selanjutnya. Datuk menggaru pangkal telinganya 2-3 kali. Mungkin otaknya berjalan memikirkan sesuatu. Perkara yang tak senonoh tu jadi ikutan anak-anak muda kita yang beragama Islam. Segala morfin, ganja, semuanya berasal daripada sana. Datuk lahirkan pendapat. Entahlah, apa nak jadi? Aku sendiri pun tak tahu nak cakap. Uda Lamat bagaikan mengeluh. Agaknya, pegangan keimanan kita ni dah nipis. Dan sebab itulah kita ni meniru orang lain. Tingkah Datuk lalu menarik nafas dalam-dalam. Rasa jemu yang menguasai diri membuatkan saya meluruskan sepasang kaki. Bahang panas di luar membuatkan badan saya terasa bergetar. Saya jadi tak selesa. Otak mereka ni bergeliga, tetapi rohani mereka kosong. Tidak diisikan dengan iman. Kerana itulah mereka ni teraba-raba mencari pegangan dalam hidup. Suara Uda Lamat lembut dan saya tertarik dengan pendapatnya itu. Dalam mencari itulah, mereka menjadi sesat. Lalu lahir bermacam agama baru yang bertujuan untuk mencari ketenangan rohani. Bila perkara yang dicari tidak dapat ditemui, mereka ni membunuh diri beramai-ramai. Semuanya ni kerana mereka tak ada iman. Lanjutnya Uda Lamat lagi. Datuk mengangguk kepala. Kagum juga saya. Orang kampung macam Uda Lamat ni dapat memberikan pendapat yang baik. Mungkin dia bercakap berdasarkan perhatiannya yang teliti dan mungkin juga berdasarkan pada pengalaman. Dalam saat itu juga, saya teringatkan berita yang pernah saya baca dalam akhbar berhubung dengan tindakan beberapa orang yang bijak pandai negara barat, tidak kira dari blok komunis atau sebagainya, yang bertindak membunuh diri bila mereka merasakan yang diri mereka tidak dapat melakukan sesuatu dengan lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Seorang novelis boleh membunuh diri kerana merasakan dirinya tidak akan dapat melahirkan mahakarya seperti yang dihasilkannya sebelumnya. Begitu juga dengan pelakon filem, penyanyi dan sebagainya. Bila mereka merasakan apa yang mereka hasilkan kini tidak sebaik masa lalu,
Mereka segera mencari pelarian dengan melakukan apa sahaja yang mereka fikirkan boleh memberikan ketenangan. Mereka menciptakan pakaian yang menjolok mata, bersekedudukan, melakukan hubungan sesama jenis, bunuh diri. Namun, ketenangan rohani yang mereka cari makin jauh dari mereka.